Hari ini merupakan hari pertama persekolahan melibatkan kumpulan A yang membabitkan negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala kumpulan B meliputi Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya pada 20 Mac esok. Dan semestinya dengan pembukaan sekolah ini kita ingin melihat pendekatan yang boleh diambil pihak sekolah, PIBG dan kementerian dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan baik serta bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah keciciran pelajar di sekolah susulan kesan COVID-19 menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP beberapa tahun yang lalu. Dan bersama dengan kita pada jam ini dalam mengutarakan pendapat dan cadangan secara Google Meet, Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan saya pada jam ini. Dan Doktor, sebagaimana kenyataan Kementerian Pendidikan KPM bahawa tiada aktiviti pembelajaran di minggu pertama persekolahan. Melihat kepada langkah ini Doktor, apa signifikannya langkah ini terhadap guru dan pelajar sekolah khususnya? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali saya gembira kerana KPM telah membuat satu perubahan yang pada saya mungkin pada masyarakat umum melihat perkara ini perkara yang remeh, tetapi pada saya sebagai pemerhati pendidikan ia satu perkara yang sangat signifikan. Kita tahu bahawa minggu-minggu pertama persekolahan adalah waktu yang sangat kritikal kepada stabiliti emosi anak-anak, khususnya anak-anak di tahun 1 dan tingkatan 1 kerana mereka masuk ke alam baru. Misalnya kalau anak tahun 1 tahun pertama persekolahan, minggu pertama persekolahan, persekitaran baru, pengalaman baru dan ini tentu sahaja memberi mereka tekanan dari segi emosi, dari segi perasaan mereka, berjauhan dengan ibu bapa yang selama ini mereka tidak pernah berjauhan begitu lama. Jadi dengan mengadakan satu minggu ini sebagai minggu untuk membina motivasi, keselesaan, kestabilan, psikologi dan emosi anak-anak, pada saya ini satu keputusan yang baik. Sebenarnya 34 tahun kita mengamalkan di mana sistem hari pertama sekolah adalah hari pembelajaran. Kita tahu anak-anak baru masuk sekolah belum sedia tetapi disebabkan arahan telah diberikan, maka guru-guru telah mula pengajaran pada hari pertama. Ini pada saya satu keadaan yang menyebabkan anak-anak kita tidak bersedia dari segi emosi. Jadi tahniah, terima kasih kepada KPM kerana empati kepada keperluan pelajar, kepada psikologi dan juga emosi pelajar. Ya, Doktor, melihat kepada langkah KPM ini mungkin boleh beri sedikit pandangan bagaimana kita ingin mewujudkan sebuah persekitaran sekolah yang kondusif dan menyeronokkan pada awal minggu persekolahan ini. Apa mungkin aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru-guru dalam menyantuni pelajar-pelajarnya, Doktor? Baik, saya ingat ada dua perkara penting apabila kita bercakap soal memberi keselesaan dan juga motivasi dan kestabilan emosi. Yang pertama adalah seperti yang dicadangkan oleh KPM, mereka telah menyenaraikan aktiviti-aktiviti bukan pembelajaran kepada pihak sekolah. Jadi pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti secara santai untuk memberikan keyakinan kepada diri anak-anak. Itu yang pertama yang saya rasa boleh dilakukan dalam keadaan yang tidak membebankan guru-guru. Yang keduanya pada saya yang juga penting adalah apakah perkara selepas minggu ini. Jadi kalau kita tengok minggu ini semua guru sibuk dengan aktiviti. Semua guru begitu gembira dapat melayani dan juga menyantuni anak-anak di dalam sekolah. Tetapi minggu-minggu yang seterusnya juga kita tidak boleh kembali secara dahulu mengamalkan pembelajaran yang rigid, mengamalkan pembelajaran yang tidak mengambil kira perasaan dan emosi murid-murid dan sebagainya. Pada saya kita kena ambil minggu yang pertama ini sebagai minggu pemula kepada sistem pendidikan yang baru yang memberi penekanan kepada emosi murid-murid, kepada psikologi murid-murid, kepada menyantuni murid-murid sebagai individu pelajar. Pada saya setiap individu pelajar ini perlu kita fahami, perlu kita ketahui apakah kelemahan mereka, kekurangan mereka, kelebihan mereka dan potensi mereka. Jadi pada saya apabila anak-anak kita ke sekolah, mereka bukan sahaja untuk belajar mendapat grade peperiksaan, tetapi di sekolah adalah tempat untuk mereka
mengharumkan lagi potensi mereka, mengembangkan lagi kebolehan dan bakat mereka. Saya fikir ini adalah permulaan yang sangat baik daripada KPM untuk sistem pendidikan kita pada tahun ini. Baik Doktor, isu pendidikan yang kita kira besar sebenarnya buat masa ini adalah generasi yang tercicir pada hari ini susulan COVID-19 dan juga langkah PKP pada beberapa tahun sebelum. Jadi bagaimana kita ingin melihat langkah yang terbaik sekolah maupun pihak kerajaan boleh lakukan untuk mengatasi masalah keciciran ini, Doktor? Ya, saya fikir betul. Saya setuju bahawa keciciran adalah antara perkara yang signifikan untuk kita teliti dengan lebih mendalam. Yang pertama adalah kumpulan anak-anak yang terdedah kepada pembelajaran ketika PDPR dahulu. Kita dapati sebahagian daripada mereka masih tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira dengan baik. Jadi saya fikir pihak sekolah khususnya mesti memastikan dan mesti mengetahui dan juga mengenal pasti siapakah murid-murid yang keciciran dari segi pembelajaran ini dan mesti mereka dibantu. Yang keduanya adalah anak-anak kita yang baru masuk sekolah ini, kita kena pastikan supaya seboleh mungkin mereka menguasai 3M pada awal persekolahan mereka. Di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 ini kita harapkan anak-anak kita boleh membaca, menulis, mengira dengan baik. Itu dua perkara keciciran yang mesti kita lakukan dengan segera. Ya, Doktor, berbaki beberapa minit saja ni, kurang daripada seminit dari sekarang. Mungkin boleh beri pandangan melihat kepada prestasi semasa KPM dalam buat masa sekarang ini dalam menyelesaikan isu-isu pendidikan. Pandangan Doktor, adakah kita berada di landasan yang betul dalam memastikan sistem pendidikan kita dapat berkembang dengan baik? Baik, 100 hari KPM, saya fikir mereka sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Beberapa perubahan khususnya beban tugas guru, sekolah daif telah mereka tangani. Begitu juga dengan beberapa isu berkaitan dengan persekolahan seperti mengubah suai minggu pertama dan sebagainya. Jadi saya fikir KPM sekarang berada di landasan yang betul. Mungkin mereka perlu uruskan lebih ramai masyarakat di dalam membuat keputusan. Dan saya fikir jika itu dapat dilakukan, maka saya fikir masyarakat akan bersama-sama KPM untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita yang terbaik di rantau kita. Ya, baik. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di atas perkongsian itu sebentar tadi.